Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita akan membincangkan latihan dalam buku teks Uji Minda 7.2b muka surat 189. Okey, soalan nombor 1. Rajah di sebelah menunjukkan pelan dongakan depan dan dongakan sisi bagi gabungan sebuah kubot dan prisma tegak. Lakar bentuk 3 dimensi gabungan objek tersebut. Okey, untuk penyelesaian, perhatikan pada rajah yang diberikan. Sekiranya kedudukan dongakan sisi adalah di sukuan kedua, maka pandangan dongakan sisi adalah dari arah kanan. Ataupun clue lain, pelajar boleh lihat kedudukan sudut 45 darjah berada di sebelah kiri, maka dongakan sisi adalah dari arah kanan. Okey, sedikit pembetulan pada pelan. Pelan yang diberikan, cikgu tukar garis ID LA dengan JCKB sebagai garis sempang. Okey, kita teruskan menjawab soalan ini. Kita akan lukis garis menegak, melintang serta garis 45 darjah yang bersudut 45 darjah daripada garis sebelah kiri. Okey, dan pembahagian satah ini dibahagikan kepada 3. Ini satah mengufuk. Yang di bawah kita akan lukis pelan. Satah mencancang di sebelah kanan kita akan lukis dongakan depan. Satah mencancang di sebelah kiri kita akan lukis dongakan sisi. Okey, perhatikan pada rajah yang diberikan. Saiz pelan garis melintang berukuran 5 cm dan menegak 2 cm. Okey, kita menggunakan garis sempang sahaja terlebih dahulu supaya kita akan buat garis padu tebal bergantung pada hasil akhir nanti. Okey, dan ukuran garis melintang dan menegak seperti rajah yang diberikan. Dan untuk garis yang menegak, okey, kita akan lukis selari dengan garis 45 darjah tadi yang berukuran 2 cm. Okey, untuk garis sempang di bahagian dalam ini berukuran 1 cm dari garis 45 darjah. Yang bahagian tengah ini berukuran 3 cm dan bahagian tepi ini pula berukuran 1 cm. Okey, seterusnya kita akan lukis dongakan depan. Kita akan tiru sahaja bentuk ini dan ukurannya. Okey, saiz bahagian bawah ini berukuran 3 cm, maka dia akan bercantum dengan pelan tadi yang di bahagian tengah ini dan tingginya berukuran 4 cm bagi segi 4 tepat ini. Okey, manakala untuk bentuk yang di atas iaitu bentuk trapezium, tingginya berukuran 2 cm. Kita ambilkan nilai kat sini sebagai panduan. Okey, dan yang di bahagian atas ini panjangnya 5 cm. Okey, seterusnya untuk dongakan sisi, garis menegak 6 cm, melintang 2 cm. Perhatikan pada rajah ini. Okey, kita akan pastikan garis yang melintang tadi kita akan buat selari dengan garis 45 darjah. Sama juga yang di bahagian tengah ini. Okey, yang berukuran 2 cm. Okey, bahagian atas berukuran 2 cm. Yang di bahagian bawah ini berukuran 4 cm. Okey, kalau pelajar perhatikan, kedua bucu ini kedudukannya adalah selari dan di bahagian atas ini akan bertemu pada satu titik.
Okey, langkah seterusnya kita akan buat unjuran dari setiap bucu. Okay, perhatikan apa yang dilakukan ini. Okay, bucu ini kita akan unjurkan ke depan berukuran 2 cm, sama sahaja dengan ukuran di bahagian dongakan sisi ini, dan kecondongannya juga sama dengan sudut 45 darjah tadi. Okey, sama juga yang di bahagian atas, ukurannya 2 cm. Akan selari dengan bahagian atas sebelah kiri ini. Okey, seterusnya, untuk daripada pelan tadi kita unjurkan ke atas sehingga bertemu pada garisan yang kita buat dari dongakan depan. Sama juga untuk yang di bahagian bawah ini. Dan seterusnya, sambungkan sahaja membentuk kuboid di bawah. Okay, untuk bahagian atas yang berukuran 5 cm, selari dengan dongakan depan. Dan untuk garis condong, ini akan selari dengan garis yang di belakang. Okay, yang ini juga akan selari dengan yang di belakang. Okey, dah membentuk pepejal 3 dimensi yang dikehendaki. Okay, sekarang kita akan lukis bahagian yang kita nampak dari depan dengan menggunakan garis padu, manakala bahagian yang terlindung kita akan gunakan garis sempang. Okey, kita lukis garisan di bawah ini terlebih dahulu dengan terus kita labelkan panjang sisi supaya kita tidak terkeliru kemudian hari. Okey, seterusnya garis menegak 4 cm. Okey, sambungkan. Yang ini sebab kita nampak kita guna garis padu. Okey, yang sebelah sini terlindung, jadi kita gunakan garis sempang. Okey, sama juga yang di atas ni akan terlindung. Okey, dan kecondongan garis tadi, keempat-empat garis ini akan sama dengan yang asal tadi. 2 cm panjangnya. Lengkapkan rajah. Okey, dah membentuk kuboid. Okey, bahagian atas tinggi menegak 2 cm. Jadi yang ni tadi kita akan lukis selari seperti yang kita buat dari awal tadi. Okey, lengkapkan sahaja bentuk tersebut. Okey, ukuran kat sini 2 cm. Okey, yang bahagian atas ini 5 cm. Okey, dah lengkap. Okey, langkah seterusnya, bahagian atas ini merupakan bentuk prisma tegak. Okey, jadi kita akan label setiap bucu. Okey, seperti biasa, cikgu suka menggunakan pelan sahaja untuk label supaya kita tidak tersalah label. Okey, bucu ini di A. Okey, pelajar kena ingat kalau D/A maksudnya D berada di atas, A berada di bawah. Okey, seterusnya CB, JK, IL, E, F, G, H. Okey, jadi kita telah lengkap melukis pepejal 3 dimensi yang dilihat dari arah kanan. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan pelan dongakan depan dan dongakan sisi gabungan kuboid, prisma tegak dan semi silinder. Lakar bentuk 3 dimensi gabungan objek tersebut. Okey, untuk penyelesaian, perhatikan pada rajah yang diberikan, kedudukan dongakan sisi adalah di sukuan kedua, maka pandangan dongakan sisi adalah dari arah kanan
ataupun clue lain sekiranya sudut 45 darjah berada di sebelah kiri, maka dongakan sisi adalah dari arah kanan. Okey, kita akan lukis garis menegak, melintang serta garis yang bersudut 45 darjah dari sebelah kiri. Kalau pelajar gariskan, sambung garisan ini dan sudutnya 45 darjah. Kalau dari sebelah kanan, dia akan jadi sudutnya berukuran 135 darjah. Okey, dan bahagian bawah ini satah mengufuk. Kita akan lukis pelan. Sebelah kanan untuk satah mencancang, dongakan depan, serta satah mencancang sebelah kiri, dongakan sisi. Okey, pelajar perhatikan pada pelan yang diberikan. Kita akan lukis garis melintang 10 cm, menegak juga 10 cm. Okay, cikgu akan mulakan dengan membuat garis sempang. Okay, ukuran 10 cm, menegak. Okay, garisan menegak ini pastikan selari dengan garis 45 darjah. Sama seperti yang di tengah ini juga akan selari dengan garisan 45 darjah. Okey, ukuran garisan ini, dua bucu ini berukuran 4 cm. Dan dua bucu ini pula berukuran 6 cm. Okey, seterusnya kita akan lukis dongakan depan. Okey, yang melintang berukuran 4 dan 6 cm. Maksudnya dia akan bercantum dengan bucu yang di bawah ni sahaja. Dan yang menegak, okey, ada garisan menegak serta ada garisan membentuk segitiga ini. Okey, untuk bahagian atas ini kita menggunakan jangka lukis. Kalau jangka lukis maksudnya pelajar perlu menggunakan ukuran jangka lukis jejarinya 2 cm. Sebab kat sini berukuran 4 cm panjangnya. Ataupun garis inilah berukuran 4 cm. Okay, yang menegak 8 cm, kita boleh jadikan yang dongakan sisi sebagai panduan sebab sini dia tak tulis. Jadi kita boleh ambil kat sini sahaja. Okay, untuk jejari yang cikgu sebut tadi berukuran 2 cm. Okey, seterusnya kita dah lengkap melukis. Untuk dongakan sisi pula ukurannya 10 cm, melintang dan menegak juga 10 cm. Okey, dan kita akan lukis yang melintang tadi 10 cm condong sama seperti garisan 45 darjah. Okey, dan yang menegak berukuran 2 cm di bahagian atas serta yang di bawah berukuran 8 cm. Okey, pastikan pelajar lukis setiap bucu ini dia akan bercantum, dia akan bertemu. Sini pun bertemu, kat sini pun juga akan bertemu, bercantum pada satu titik. Okey, jadi seterusnya kita akan buat unjuran setiap bucu yang ada. Perhatikan pada rajah. Okey, garisan ini akan selari dengan garisan bagi dongakan sisi serta ukurannya juga sama dengan ukuran dongakan sisi. Okey, bahagian depan akan condong sama dengan yang dongakan depan kat belakang ni. Dongakan depan kat belakang. Okey, jadi sambung saja. Untuk bahagian atas bagi bentuk semi bulatan ini, kita unjurkan ke depan dan membentuk semi bulatan sama sahaja bentuknya dengan yang di belakang. Okay, untuk garisan menegak ini pula akan selari dengan yang 8 cm di bawah ini, selari juga dengan yang di bawah ini.
Okey, dan lengkapkan untuk semi bulatan tadi. Kita dah lengkap melukis pepejal geometri yang dikehendaki. Okey, kita wakilkan garisan yang kita nampak menggunakan garis padu. Okey, manakala garisan yang kita tak nampak menggunakan garis sempang. Okey, pelajar perhatikan bagi setiap ukuran akan sama dengan yang asal tadi yang kita dah lakarkan tadi. Okey, lengkapkan saja setiap bucu yang ada. Okey, dan pastikan untuk bahagian lengkungan semi bulatan ini menggunakan jangka lukis. Okey, kita dah lengkap. Maka langkah seterusnya kita perlu labelkan setiap bucu dan cikgu akan lihat pada bahagian plan. Okey, bucu ini H. A sama seperti tadi. H berada di atas, A berada di bawah sebab H disebut terlebih dahulu. Okay, seterusnya I, B, J, E, G, F, dan untuk bucu di bawah ini pula C dan D. Jadi kita telah lengkap melukis pepejal geometri yang mempunyai bentuk kuboid, semi silinder serta prisma tegak yang dilihat dari arah kanan. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khair.